Halo semua di saluran tenaga emas, saya Dr. Danish Malik dan saya sangat gembira dapat bertemu dengan Anda semua sekali lagi. Hari ini kita akan bercakap tentang senaman yang sihat untuk warga emas. Ramai di antara Anda percaya bahwa pergerakan membawa perlindungan dan berpendapat bahwa bersenam adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Walau bagaimanapun dalam pengalaman saya selama hampir 40 tahun dalam bidang ortopedik dan pemulihan, saya telah melihat terlalu ramai warga emas tercedera atau bahkan mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan akibat senaman yang tidak sesuai. Hari ini, saya mesti memberitahu Anda, satu konsep yang sangat penting untuk semua orang ialah jika Anda memilih senaman yang salah selepas umur 70 tahun, Anda mungkin bukan menjaga kesehatan tetapi membahayakan badan Anda. Ini sama sekali bukan satu keterlaluan. Tidak lama dahulu, seorang Encik Ahmad yang berusia 72 tahun, yang mempunyai tabiat mendaki gunung selama lebih 20 tahun, mengalami serangan jantung secara tiba-tiba semasa lawatan mendaki gunung rutin. Walaupun dia berjaya diselamatkan, dia akhirnya menjadi dalam keadaan vegetatif. Keluarganya bertanya kepada saya dengan pilu, bagaimana dia yang begitu rajin bersenam boleh jadi begini? Mengapa ini berlaku? Tragedi Encik Ahmad adalah mikrokosmos bagi ramai warga emas yang mengejar kesehatan tetapi menggunakan kaedah yang salah. Jadi hari ini, berdasarkan pengalaman klinikal saya selama 40 tahun, saya akan terus menunjukkan 6 senaman biasa selepas umur 70 tahun yang sebenarnya membawa risiko tinggi. Pertama, saya ingin mendedahkan satu fakta yang mengejutkan. Menurut beberapa data kesehatan, di Malaysia, jumlah orang yang berumur 70 tahun ke atas yang mengalami serangan jantung, stroke, atau bahkan kematian mengejut akibat senaman yang tidak betul mungkin mencecah ribuan orang setiap tahun. Ini bermakna secara purata, beberapa warga emas mungkin kehilangan nyawa mereka yang berharga setiap hari karena idea untuk kesehatan. Yang lebih menyedihkan ialah sebahagian besar kes ini berlaku semasa melakukan senaman yang kita anggap secara amnya sebagai sihat. Mengapa kita begitu mengambil berat tentang mereka? Ubat yang baik untuk kesehatan akhirnya boleh bertukar menjadi racun yang membawa maut. Untuk memahami masalah ini, kita mesti terlebih dahulu berani menghadapi hakikat bahwa badan kita akan mengalami perubahan asas selepas umur 70 tahun. Ini bukan sesuatu yang Anda boleh pilih atau ubah, tetapi satu keperluan biologi. Mari kita mulakan dengan jantung. Selepas umur 70 tahun, fungsi pengepaman jantung kita, yaitu keupayaan untuk mengepam darah dengan setiap degupan, akan menurun kepada hanya kira-kira 10% perbanding zaman muda. Dahulu, ia boleh mengepam 5 liter darah seminit dengan mudah, tetapi sekarang ia mungkin memerlukan banyak usaha untuk mengepam 3 liter. Lebih penting lagi, kadar degupan jantung maksimum pada usia 30 tahun. Pada 190 degupan seminit, jantung mungkin masih boleh bertahan, tetapi selepas umur 70 tahun, selagi degupan jantung melebihi 150 degupan seminit, ia mungkin berada di ambang keadaan vaskular yang sangat berbahaya. Keadaannya tidak optimistik. Keanjalan saluran darah akan berkurangan lebih daripada separuh menjadi kaku. Plak kolesterol juga akan terkumpul di dinding dalam saluran darah, yang akan mengurangkan diameter saluran darah sebanyak 30-40%. Jika saluran darah pada zaman muda umpama lebuh raya yang tidak terhalang, kini ia telah menjadi jalan kampung yang sempit dan mudah berlaku kesesakan lalu lintas. Mari kita lihat rawan sendi kita. Ketebalan rawan lutut sering kali haus, sehingga hanya tinggal 1/3 daripada ketebalannya semasa muda atau lebih nipis pada usia 70 tahun. Rawan yang pada asalnya setebal 5 mm, kini mungkin senipis 1/5 mm. Lebih nipis daripada ketebalan kad pengenalan kita. Ketumpatan tulang adalah ujian yang teruk. Kita boleh kehilangan lebih daripada 30% jisim tulang kita. Tulang menjadi longgar dan berliang. Sedikit tergelincir atau jatuh boleh menyebabkan patah tulang yang serius, terutamanya bagi wanita selepas menopause akibat hormon. Perubahan dalam badan kita akan menyebabkan kehilangan tulang menjadi lebih cepat dan jisim otot tidak terkecuali. Dalam perubatan, kita memanggil ini sarkopenia. Selepas umur 40 tahun, jisim otot akan berkurangan sebanyak 1% setiap tahun. Selepas umur 70 tahun, kehilangan akan meningkat kepada 2,3% setahun.
Ini bermakna badan Anda mungkin telah kehilangan lebih separuh daripada kekuatan ototnya. Perkara yang paling mudah diabaikan dan paling berbahaya ialah saraf refleks dan deria keseimbangan kita. Apabila berhadapan dengan situasi yang tidak dijangka, seperti batu di hadapan kita, masa tindak balas dari melihat batu itu, sehingga otak memberi arahan untuk melangkahinya, akan menjadi 2 kali lebih perlahan berbanding ketika kita muda, dan keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan tanpa jatuh mungkin berkurangan lebih daripada 60%. Sekarang bayangkan dalam keadaan fisikal sedemikian dengan jantung yang lemah, saluran darah yang sempit, rawan yang menipis, tulang yang longgar, otot yang mengecut, dan tindak balas yang perlahan. Jika Anda masih menggunakan rutin senaman yang sama seperti ketika Anda muda, apa yang akan berlaku jika Anda bersenam dengan cara yang salah? Ia seperti memandu kereta lama dengan tayar pancit, brek rosak, dan engine bocor. Tetapi Anda berkeras untuk masuk ke lebuh raya dan coba mencapai kelajuan 120 batu sejam. Bukankah itu sangat berbahaya? Inilah kebenaran dahsyat yang mesti kita hadapi. Jika Anda bersenam dengan cara yang salah selepas umur 70 tahun, ia tidak lagi menjadi ubat mujarab tetapi racun yang membawa maut. Dari sudut pandangan perubatan, senaman selepas umur 70 tahun, sama ada dari segi intensiti jenis atau tempoh, mesti diselaraskan sepenuhnya. Tetapi realitinya ialah kebanyakan juru latih gym adalah muda dan profesional. Tetapi mereka mungkin tidak mempunyai pengetahuan khusus dalam perubatan geriatrik. Malah ramai dokter hanya akan memberitahu Anda secara umum, bersenamlah secara sederhana, tetapi mereka tidak akan memberitahu Anda secara spesifik senaman mana yang sebenarnya sangat berbahaya untuk Anda. Seterusnya, saya akan berdasarkan kes-kes yang tidak terkira banyaknya yang saya lihat di klinik dan ward selama 40 tahun yang lalu. Saya akan mendedahkan kepada Anda tanpa segan silu 6 jenis senaman yang Anda harus coba elakkan selepas umur 70 tahun. Anda mungkin terkejut, Dr. Danish, bukankah pakar di TV suka mengatakan bahwa ini baik untuk badan? Ya, ini sememangnya senaman yang baik untuk orang muda dan pertengahan umur. Namun bagi kita warga emas yang berumur lebih 70 tahun, keadaannya sama sekali berbeza. Sekarang biar saya terangkan kepada Anda satu persatu mengapa senaman ini mungkin membawa maut kepada orang tua, apakah risikonya, dan cara yang lebih selamat yang boleh Anda gunakan untuk menggantikannya. Senaman berbahaya yang pertama ialah berjogging dan berlari. Anda pasti akan membantah, bukankah berjogging adalah senaman aerobik yang paling asas dan selamat? Inilah salah faham kita yang paling biasa dan paling membawa maut dari perspektif perubatan. Analisis menunjukkan bahwa selepas umur 70 tahun, keupayaan jantung kita untuk membekalkan oksigen ke badan menurun kepada kurang daripada separuh berbanding ketika kita muda. Namun, semasa berjogging, jantung perlu berdegup pada kekuatan yang hampir sama dengan zaman muda. Ini meletakkan tekanan yang sangat besar pada arteri koronari yang sudah tua dan sempit, menjadikannya mudah untuk pembekuan darah terbentuk di tempat plak pecah, yang membawa kepada serangan jantung akut. Apa yang lebih menakutkan ialah semasa berjogging, badan merembeskan hormon yang dipanggil adrenalin yang membuat Anda berasa teruja. Jadi, walaupun jantung telah menghantar isyarat bahaya kekurangan oksigen dan kesakitan, Anda mungkin tidak merasakannya. Lantas terlepas masa keemasan penyelamatan yang paling kritikal. Di antara kes kematian mengejut yang saya kendalikan semasa bersenam, sebagian besar kecemasan kardiovaskular disebabkan oleh jogging atau berlari. Jadi apakah alternatif yang selamat untuk berjogging? Jawabannya ialah berjalan kaki. Anda boleh melakukannya di luar di taman, malah di ruang tamu atau pusat komuniti Anda. Berjalan selama 30 menit sehari pada kelajuan kira-kira 80 hingga 100 langkah seminit sudah lebih daripada cukup dan boleh mendapatkan sebahagian besar manfaat kardiovaskular daripada berjogging dengan selamat. Ia tidak akan memberi tekanan yang terlalu banyak pada jantung Anda dan boleh meningkatkan peredaran darah serta meningkatkan kekuatan fisikal dengan berkesan. Sukan berbahaya kedua ialah mendaki gunung dan menaiki tangga. Saya akan terangkan bahaya mendaki gunung secara terus dari perspektif perubatan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, selepas umur 70 tahun, ketebalan rawan lutut mungkin kurang daripada 1/3 daripada orang muda. Dalam keadaan ini, mendaki gunung akan mempercepatkan kehausan rawan sama ada semasa menaiki atau menuruni bukit. Terutamanya semasa menuruni bukit, lutut kita terpaksa menanggung daya hentaman 7
hingga 8 kali ganda berat badan kita, yang merupakan kecederaan yang memusnahkan bagi rawan yang sudah nipis. Risiko rawan pecah meningkat dengan ketara. Apa yang lebih berbahaya ialah semakin tinggi altitude, semakin tinggi suhu udara, semakin nipis oksigen, semakin rendah kapasiti paru-paru warga emas kita. Persekitaran hipoksia di pergunungan akan memberi beban yang besar kepada jantung. Saya telah melihat terlalu banyak case di bilik kecemasan. 80% daripada warga emas yang dihantar ke hospital akibat kemalangan mendaki gunung mengalami patah lutut atau buku lali yang serius. 20% lagi adalah serangan jantung atau stroke, yang merupakan kecemasan kardiovaskular. Menaiki tangga juga berbahaya. Ramai warga emas sengaja pergi ke gunung karena mereka rasa tiada tempat untuk bersenam di rumah. Menaiki tangga di bangunan Pangsapuri dipercayai baik untuk kekuatan otot kaki. Namun, ini adalah aktiviti yang sangat berisiko. Sebaik sahaja Anda jatuh di tangga karena kaki lemah atau pening, akibatnya adalah malapetaka. Bukan sahaja Anda boleh jatuh beberapa tingkat, tetapi risiko patah tulang juga lebih daripada 10 kali lebih tinggi daripada di tanah rata. Jadi, apakah alternatif yang sempurna untuk mendaki gunung dan menaiki tangga? Ia adalah senaman kerusi. Jangan pandang rendah manfaat bersenam di atas kerusi. Asalkan Anda duduk di atas kerusi, melakukan beberapa senaman mengangkat dan menurunkan kaki, boleh mencapai kesan yang serupa untuk menguatkan otot bahagian bawah badan seperti mendaki gunung. Tiada risiko jatuh, dan ia tidak akan memberi sebarang tekanan pada rawan lutut Anda yang berharga. Anda boleh melatih otot Anda dengan selamat dan boleh melakukannya di dalam rumah tanpa sebarang sekatan cuaca atau massa. Jenis senaman berbahaya yang ketiga ialah senaman aerobik berintensiti tinggi dan menari. Anda mungkin berpikir bahwa senaman aerobik adalah apa yang dilakukan oleh ramai ibu dan makcik. Adakah pergerakannya lembut? Ini sama sekali satu salah tanggapan. Terutamanya dengan apa yang kini populer dipanggil aerobik perak. Jika tempo terlalu cepat dan pergerakannya terlalu kompleks, ia akan menjadi seperti bom yang meletup pada bila-bila masa untuk orang tua. Risiko maut senaman aerobik berintensiti tinggi ialah apabila Anda melakukan beberapa lompatan pantas, pusingan, atau perubahan arah badan mengikut musik yang pantas. Pergerakan ini akan menyebabkan kadar denyutan jantung Anda meningkat dengan mendadak dalam tempo yang singkat. Orang muda mungkin dapat menahannya. Kadar denyutan jantung 180 degupan seminit adalah berbahaya bagi orang yang berumur lebih 70 tahun. Walau bagaimanapun jika ia melebihi 150 degupan seminit, ia sangat berbahaya. Terutamanya apabila melompat atau melakukan pergerakan tekanan rendah, tekanan darah mungkin melonjak serta-merta kepada lebih daripada 200 mmHg. Ini adalah impak yang besar pada saluran darah yang mengeras dan sangat berkemungkinan menyebabkan pendarahan cerebrum atau infarksi cerebrum. Alternatif yang selamat untuk senaman aerobik berintensiti tinggi ialah regangan di atas katil. Anda tidak salah dengar, ia bermaksud meregang sambil berbaring di atas katil. Ini jauh lebih selamat daripada berdiri dan sama berkesannya dalam meningkatkan flexibility. Selagi Anda meregangkan anggota badan Anda secara perlahan dan menggerakkan pinggang Anda di atas katil, Anda boleh mencapai kesan yang sama seperti senaman aerobik dalam meningkatkan flexibility dan menggalakkan peredaran darah. Yang paling penting, tiada risiko jatuh dan tidak perlu risau tentang peningkatan mendadak dalam tekanan darah. Senaman berbahaya keempat ialah latihan bebanan berat. Latihan kekuatan sangat populer sekarang. Malah ramai orang tua pergi ke gym untuk mengangkat dumbbell dan menarik palang mendatar. Latihan kekuatan yang sederhana adalah perlu, tetapi latihan bebanan berat adalah dilarang sama sekali. Selepas umur 70 tahun, otot kita kehilangan keanjalannya dan gentian otot menjadi lebih rapuh. Jika Anda tiba-tiba mengangkat objek berat, ia mudah menyebabkan otot atau tendon terkoyak. Di samping itu, apabila Anda menahan nafas dan mengangkat objek berat, tekanan di dada dan perut Anda akan meningkat serta-merta yang akan menyebabkan tekanan darah Anda meningkat dalam beberapa saat. Lonjakan tekanan darah dari lebih 100 hingga 300 mm boleh menyebabkan pendarahan cerebrum, serangan jantung, atau bahkan detasmen aorta yang lebih membawa maut. Anda tidak perlu melepaskan latihan kekuatan sepenuhnya. Kita boleh beralih kepada kaedah yang lebih selamat. Begitu juga, Anda boleh meningkatkan kekuatan otot dengan selamat melalui senaman kerusi. Hanya duduk di kerusi, angkat lengan dan luruskan kaki Anda, dan tahan selama beberapa saat untuk mendapatkan pengukuhan otot yang mencukupi.
Anda tidak perlu menggunakan peralatan berat sama sekali. Anda boleh menggunakan berat badan Anda sendiri untuk melatih otot Anda dengan selamat dan berkesan. Sukan berbahaya kelima ialah sukan bola seperti tenis dan badminton. Ramai warga emas gemar bermain sukan bola semasa muda dan ingin mengimbau kembali impian lama mereka selepas bersara. Namun, bahaya sukan raket ini terletak pada hakikat bahwa ia memerlukan banyak pergerakan kaki yang tiba-tiba dan meletup, perubahan arah, dan pergerakan melompat. Kita telah sebutkan sebelum ini bahwa saraf tindak balas warga emas yang berumur lebih 70 tahun tidak begitu baik. Sendi akan menjadi kaku dan fleksibiliti mereka akan berkurangan. Risiko kecederaan dalam sukan yang bertindak balas pantas seperti ini akan meningkat dengan ketara. Kecederaan yang paling biasa ialah koyakan tendon Achilles, koyakan ligamen krusiat di lutut, dan koyakan rotator kaf bahu. Ini semua adalah kecederaan sukan yang sangat serius yang memerlukan pembedahan. Kesan pergerakan pergelangan tangan dan bahu dalam sukan raket boleh diperbaiki melalui senaman kerusi. Anda juga boleh mencapai kumpulan otot yang sama sepenuhnya dengan hanya duduk di kerusi dan memutarkan bahu Anda secara perlahan serta menggerakkan lengan dan pergelangan tangan Anda. Anda boleh melatih kumpulan otot yang sama dengan selamat tanpa sebarang risiko kecederaan. Sukan berbahaya keenam ialah berenang dan aerobik air. Anda mesti berpikir, Dr. Danish, adakah Anda silap? Bukankah berenang adalah senaman terbaik untuk sendi? Kenyataan ini hanya separuh betul. Daya apungan di dalam air sememangnya boleh mengurangkan tekanan pada sendi, tetapi di bawah air tersembunyi bahaya maut yang sering kita abaikan. Bahaya tersembunyi ini terletak pada kemerosotan keupayaan pengawalan suhu badan warga emas kita. Selepas umur 70 tahun, keupayaan badan untuk mengekalkan suhu malar akan merosot dengan ketara. Di dalam air kolam renang yang biasanya bersuhu rendah, penurunan suhu badan yang cepat boleh menyebabkan pengecutan saluran darah yang teruk, yang membawa kepada kelumpuhan jantung atau stroke. Di samping itu, tekanan air juga akan menyebabkan tekanan pada rongga dada, meningkatkan beban pada jantung, dan menjejaskan fungsi kardiopulmonari. Orang tua yang sudah lemah lebih cenderung mengalami kesukaran mengawal pernafasan mereka dalam keadaan kecemasan. Kesan senaman seluruh badan daripada berenang juga sebahagian besarnya boleh dicapai melalui regangan di atas katil yang kita sebutkan tadi. Anda boleh berbaring di atas katil dan bayangkan diri Anda sebagai Superman. Menggerakkan anggota badan Anda secara perlahan boleh mencapai kesan koordinasi otot seluruh badan yang serupa dengan berenang. Ia tidak mempunyai risiko lemas atau masalah ketidakseimbangan suhu badan, jadi ia jauh lebih selamat. Saya baru saja menerangkan 6 senaman berbahaya ini secara terperinci dan alternatif selamat masing-masing. Sila faham bahwa maksud saya bukan untuk meminta Anda berhenti bersenam sepenuhnya mulai sekarang, tetapi untuk menyesuaikan kaedah senaman Anda kepada senaman yang betul yang sesuai dengan umur dan keadaan fisikal Anda sekarang. Jadi senaman jenis apa yang perlu Anda lakukan selepas umur 70 tahun? Saya paling mengesyorkan 3 senaman berjalan kaki dan senaman kerusi yang baru disebutkan tadi. Terdapat juga regangan di atas katil. Walau bagaimanapun, tidak kira betapa selamatnya senaman itu, pengurusan sebelum, semasa, dan selepas bersenam adalah perkara yang paling penting untuk memastikan keselamatan. Jika Anda bermula tanpa persediaan ini, mungkin masih ada bahaya tersembunyi. Seterusnya, saya akan memberitahu Anda secara terperinci bagaimana untuk mengamalkan senaman selamat ini dengan betul. Pertama ialah 7 langkah untuk berjalan kaki yang betul. Langkah pertama ialah membuat persediaan selama 3 menit. Jangan sekali-kali mula berjalan sejurus selepas menukar pakaian. Sila duduk di kerusi dahulu, putar pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan bahu Anda secara perlahan dan lembut. Tindakan ini memberitahu badan Anda, "Hei, kita sudah bersedia untuk mula bersenam." Langkah 2, sahkan postur yang betul. Semasa berjalan, tegakkan dada, dagu sedikit ke belakang, dan rasakan ada garisan di atas kepala Anda. Tarik diri Anda ke atas dengan lembut. Hayunkan lengan Anda secara semula jadi, tetapi jangan hayun terlalu kuat untuk mengelakkan gegaran. Langkah 3, kawalan kelajuan adalah kunci. Anda boleh menggunakan telepon atau jam tangan Anda untuk mengira masa. Berapa langkah yang Anda ambil dalam 15 saat? 20 hingga 25 langkah adalah kadar yang ideal, yang bersamaan dengan 80 hingga 100 langkah seminit. Keempat, masa lebih penting daripada jarak.
Jangan risau tentang berapa kilometer yang perlu Anda lalui hari ini. Itu akan memberi tekanan kepada Anda. Mulakan dengan 10 menit sehari. Jika Anda berasa baik, tambah 5 menit pada minggu berikutnya dan maksimum 30 menit sudah lebih daripada cukup. Kelima, perhatikan korak pernafasan Anda. Tarik nafas perlahan melalui hidung dan hembus perlahan melalui mulut. Coba kekalkan pernafasan Anda selaras dengan langkah Anda. Sebagai contoh, ambil 2 langkah, tarik nafas, kemudian 2 langkah, hembus nafas, dan pastikan pernafasan Anda stabil. Langkah 6, sediakan pusat pemeriksaan di sepanjang jalan. Setiap 10 menit, berhenti sejenak dan rasakan nadi Anda di pergelangan tangan. Jika kadar degupan jantung Anda melebihi 170 degupan seminit atau Anda berasa sedikit sesak nafas, Anda telah cukup bersenam untuk hari itu. Berhenti dan berehat dengan segera. Langkah sebuan, perlahankan dan bersenam selama 5 menit. Pada akhir berjalan, jangan berhenti dan duduk begitu sahaja. Sila perlahankan secara beransur-ansur kepada langkah perlahan di tempat. Kemudian duduk semula di kerusi dan ambil 5 nafas dalam untuk menenangkan degupan jantung dan pernafasan Anda. Seterusnya, kita akan memperkenalkan 5 senaman asas kerusi. Yang pertama ialah mengangkat lengan. Duduk dengan teguh di atas kerusi dengan belakang lurus. Angkat lengan Anda secara perlahan dari sisi seperti jarum jam ke telinga Anda, kemudian turunkannya perlahan-lahan. Ulangi ini 10 kali. Yang kedua ialah meregangkan kaki. Duduk bersandar di kerusi dan luruskan satu kaki ke hadapan secara perlahan. Dengan jari kaki sedikit terangkat, rasakan otot di bahagian hadapan paha Anda menggunakan daya. Tahan selama 5 saat, kemudian turunkannya perlahan-lahan dan tukar ke kaki yang lain. Ulangi 10 kali untuk setiap kaki. Yang ketiga ialah memutar bahu. Ramai orang mengalami kekakuan bahu. Senaman ini sangat berguna. Letakkan tangan Anda dengan lembut di atas bahu. Gunakan kekuatan bahu Anda untuk menggerakkan siku Anda ke hadapan dalam bulatan 5 kali, kemudian ke belakang 5 kali. Bergerak perlahan-lahan. Gerakan keempat ialah senaman pergelangan kaki. Duduk di atas kerusi dan angkat kaki Anda sedikit dari lantai. Pertama, angkat jari kaki Anda setinggi mungkin, dan kemudian tekan ke bawah sebanyak mungkin. Bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian gunakan kekuatan pergelangan kaki Anda untuk memutar 5 kali mengikut arah jam dan 5 kali lawan arah jam. Ini boleh mengelakkan buku lali terseliuh. Gerakan kelima ialah memusingkan pinggang. Duduk di atas kerusi, silangkan lengan Anda di hadapan dada, dan pusingkan bahagian atas badan Anda secara perlahan ke kanan sehingga Anda merasakan sedikit ketegangan di pinggang Anda. Tahan selama 3 saat, kemudian pusing balik perlahan-lahan dan tukar sisi. Pergerakan ini boleh mengaktifkan otot ras kita. Selepas belajar cara bergerak, kita juga mesti belajar mengenali isyarat kecemasan yang dihantar oleh badan. 8 perkara berikut adalah isyarat bahaya mesti berhenti serta merta semasa bersenam. Sila ingatinya. Pertama, Anda merasakan sesak atau ketat di dada atau sakit dada yang jelas. Kedua, Anda berasa sesak nafas. Ketiga, Anda berasa pening. Penglihatan Anda berpusing atau Anda rasa seperti hendak pengsan. Keempat, Anda tiba-tiba berpeluh sejuk. Kelima, Anda berasa loya dan ingin muntah. Keenam, Anda tiba-tiba merasakan sakit yang teruk pada sendi atau otot. Ketujuh, penglihatan Anda menjadi kabur atau Anda tidak dapat mendengar dengan jelas atau bahkan mengalami tinnitus. Kelapan, Anda merasakan degupan jantung yang tidak teratur, berdegup laju dan tidak menentu, atau terlepas satu degupan. Jika mana-mana situasi di atas berlaku, sila jangan berdegil dan hentikan semua senaman dengan serta-merta. Cari tempat untuk duduk atau baring dan berehat. Jika gejala tidak reda selepas 5 menit berehat, sila jangan berhenti. Jika Anda teragak-agak, hubungi 209 dengan segera untuk mendapatkan bantuan. Semua maklumat ini dari memahami sukan berbahaya hingga mempelajari senaman selamat dan pengurusan keselamatan sebelum, semasa dan selepas bersenam, direka untuk menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga Anda yang berharga. Tetapi yang lebih penting, Anda mesti mempraktikannya mulai sekarang. Kawan-kawan, jika Anda telah menonton video ini dengan sabar sehingga ke tahap ini hari ini, Anda telah mengambil langkah paling penting untuk kesehatan Anda sendiri. Saya sekali lagi dengan tulus menekankan bahwa perkara penting mengenai senaman selepas umur 70 tahun bukanlah betapa gigi Anda mencoba, tetapi melakukannya dengan betul.
Selagi Anda boleh bersenam dengan betul mengikut kaedah yang dikongsi hari ini, separuh kedua hidup Anda akan menjadi lebih bertenaga dan sihat berbanding sekarang. Saya Dr. Danish Malik. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi lain kali.